Assalamualaikum, so hari ni apa nak tanya? Assalamualaikum, so hari ni aku nak tanya korang, adakah korang salah seorang peminat watak superhero seperti DC atau Marvel? So kalau korang peminat watak-watak DC, mesti korang tak terlepas dengan satu karakter yang bernama The Joker. Watak The Joker ni memang kita nampak diinspirasikan daripada watak sebenar lah, yang mana memang ada perangai setengah manusia yang memang suka buat lawak, buat hal. Joker ataupun pelawak dalam Dewan Bahasa dan Pustaka merujuk kepada seseorang yang suka buat lawak dan buat jenaka. Pelawak ni memang dah sebati dalam hidup kita, dekat TV ke, dekat masyarakat kita ke, kawan-kawan kita. Memang ada je manusia yang memang perangai macam Joker. Tapi korang pernah terfikir tak, ada satu Joker yang dah hidup di zaman Rasulullah SAW? So, Joker yang aku maksudkan adalah seorang sahabat yang hidup di zaman Rasulullah yang bernama Nuaiman. So, Nuaiman ni, dia memang jenis yang suka buat masalah. Masalah dia bukan sikit-sikit baik. Masalah dia memang besar-besar yang sampai boleh menimbulkan huru-hara negara. So, Nuaiman ni adalah seorang peminum arak yang selalu mabuk dan dia selalu sangat disebat oleh Rasulullah. So, lepas dia, sahabat pun apa lagi? Dia pukulnya Nuaiman ni. Dan ada juga sebahagian sahabat yang melaknat Nuaiman ni. Laknatullahi ala Nuaiman. Diorang melaknat Nuaiman kerana dia ni dah mempermainkan Rasulullah. Sebab bila Rasulullah sebat dia berjanji dah tak nak buat. Dia dah berjanji tak nak buat, dah tak nak minum arak. Lepas tu last kena tangkap lagi sebab minum arak lagi. Lepas tu berjanji lagi. Kemudian kena tangkap lagi dan disebat lagi. So benda tu berterusan sampai ada sahabat yang mukul Nuaiman ni dah sampai penat dah. Sebab dia je kena kan. Tapi Rasulullah kata jangan kamu melaknat dia. La tal'anuh fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan kamu laknat dia. Jangan kamu laknat Nuaiman. Sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasul. Sebab kalau dia tak cintai Allah dan Rasul, kenapa dia tak keluar daripada Islam? Sebab kalau dia keluar daripada Islam, of course tak kena hukuman sebab tu. Tapi disebabkan dia cintai Allah dan Rasulnya, sebab itulah dia terus menahan diri walaupun disebat. Dia terima hukuman yang Allah tetapkan untuk dia. Rasulullah kata, jangan kamu melaknat dia, yakni Nuaiman, kerana dia mencintai Allah dan Rasul. Bahkan dalam riwayat disebut Allah dan Rasulnya juga mencintai Nuaiman. Bila orang yang buat masalah tapi dicintai Allah dan Rasul, jadi apa pun yang dia buat, masalah apa pun yang dia buat, dilihat baik oleh Allah dan Rasulnya. Ada satu kisah di mana Nuaiman ni datang bawa madu jumpa Rasulullah. So bagilah Rasul pun tanpa banyak soal, dan Rasulullah pun memanggil para sahabat dan berkongsilah madu yang diberi oleh Nuaiman tadi. Makan punya makan, last habis madu tu. Bila dah habis madu tu, Nuaiman ni datang dengan seorang lelaki. So Rasulullah tanyalah, wahai Nuaiman, siapa lelaki tu kan yang kamu bawa tu? Nuaiman kata, wahai Rasulullah, inilah orang yang jual madu tadi yang kamu makan tu. Sekarang kamu bayar. Sebab Nuaiman tak makan, Rasulullah yang makan, so Rasulullah bayar. Rasulullah pun suruh minta para sahabat yang lain kumpul-kumpul duit, kita pergi bayar sama-sama kan. Lepas tu bayarlah, dah bayar. Rasulullah pun soalkan lah, kenapa Nuaiman buat macam ni kat Rasulullah kan. Dan mungkin korang pun rasa macam, benda bayar, ada sahabat macam ni sama Rasulullah yang main buat macam ni kat Rasulullah. Tapi kat sinilah kuncinya, di mana Nuaiman ni benar-benar mencintai Rasulullah. Kerana Nuaiman kata, sesungguhnya aku ini seorang yang jujur ya Rasulullah. Tidak ada satu pun pakaian dan juga makanan yang sampai ke Madinah, yang masuk ke Madinah, melainkan aku adalah orang pertama yang mahu menghadiahkan kepada kamu. Cuma masalahnya satu lah, aku tak ada duit nak bagi kamu. So sebab tu dia pergi ambil madu tu, dia bagi Rasulullah, tapi Rasulullah bayar. Dan ada juga kisah yang lain di mana Abu Bakar minta izin kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku nak bawa dua sahabat kita ni dagang di Syam. Kata Rasulullah, siapa sahabat yang kamu nak bawa ni? Abu Bakar kata, aku nak bawa ni Nuaiman. Nuaiman ni memang dah suka buat hal. Tapi kenapa nak bawa Nuaiman? Rasulullah kata, kamu nak bawa Nuaiman? Kenapa nak bawa Nuaiman? So Abu Bakar kata, saya saja suka-suka ya Rasulullah. Lepas tu okey lah, tak apalah, korang bawa lah Nuaiman ni. Dan nak bawa lagi seorang juga, nama dia Suhaitib ibn Harmalah. So Suhaitib ibn Harmalah ni perangai dia lain daripada Nuaiman. Kalau Nuaiman ni dia jenis degil, suka buat hal. Suhaitib ni dia jenis yang elok, yang kalau orang kata ke depan, kalau orang kata sekarang duduk. Memang dia akan ikut dia. So diorang pun bergeraklah, berdagang di Syam. Kemudian sampai dekat Syam, Abu Bakar mula membagi-bagikan tugas kepada para sahabat. Dan Abu Bakar bertanya kepada Suhaitib lah, yang baik tadi tu, wahai Suhaitib, kamu nak kerja apa? Tugasan apa? Lepas tu Suhaitib kata, apa-apa pun aku ikut je. Dan Abu Bakar memberi tugas menjaga makanan. Sebab Rasulullah tahu Suhaitib ni memang jenis yang amanah. So kalau diberi jaga makanan, dia jaga makanan tu sebaiknya lah. Kamu jaga sehingga aku balik. So bila dah Abu Bakar berkumpul balik kat situ, baru kita makan sama-sama. Kamu agak-agakkan makanan. Kemudian sampai giliran Nuaiman tanya, wahai Abu Bakar, apa aku nak buat? Kemudian Abu Bakar kata, kamu Nuaiman nak buat apa, buatlah.
bebas. Tak ada kerja. Kemudian Nuaiman pun berjalan, berlega. Yang lain pergi berdagang, dia berlega, lapar tapi tak ada duit sebab Abu Bakar tak bagi duit. Abu Bakar bagi dia bebas nak buat apa tapi tak bagi duit. So dia pun lapar cari makanan. Nak beli makanan tak ada duit. Cari nampak Suhaitib ni, Suhaitib ibn Harmalah yang jaga makanan. Jumpalah Suhaitib, tanya, Suhaitib, kamu berikan kepada aku makanan kerana aku sedang lapar. Tak boleh wahai Nuaiman, kerana ini amanah daripada Abu Bakar. Lepas tu Nuaiman kata, kamu berikan aku makanan atau aku buat masalah dengan kau. Suhaitib ni muka dia merah tau, sebab dia tahu yang Rasulullah pun si Nuaiman ni boleh buat masalah, takkanlah dengan dia tak boleh kan. Lepas tu fikir, lantak kamu nak buat apa kamu buat. Kamu buat apa kamu buat, janji aku jalan ke amanah, kerana aku takut amanah ini adalah amanah Allah dan juga Rasulnya, dan disampaikan oleh Abu Bakar kepada aku. So aku takut kalau aku bagi kamu, aku langgar perintah Allah Subhanahu Taala. Lepas tu Nuaiman kata, okey, aku cek pasal dengan aku. Nuaiman pun pergi ke pasar. Dia pergi satu tempat penjualan hamba. So dia carilah, tengok, okey, ni satu harga, hitungan kita bagi contoh 100 dirham, yang ni 200 dirham, 300 dirham. Dia tengok, oh sini hamba-hamba harga mahal. Tu yang orang yang jual hamba tu tanyalah, ada hamba yang lagi murah ke? Lepas tu Nuaiman kata, saya ada hamba murah, saya jual 20 dirham je. 20 dirham je. So penjual-penjual hamba ni macam serius lah, ada orang jual hamba 20 dirham. Lepas tu macam, ya saya jual 20 dirham je. Nuaiman kata, kerana dia ni ada aib, ada kecacatan. Lepas tu, kecacatan apa? Nuaiman kata kecacatan dia adalah ketika kamu menangkap dia, dia akan mengatakan yang saya ni bukan hamba, saya ni adalah orang merdeka. Dalam dia nak buat hal bijak atau tak ada. Okey, ramailah penjual nak beli. Okey, kita pergi kat tempat ni. So Nuaiman bawa, Nuaiman daripada jauh, kamu nampak tu yang dekat tempat makanan tu, sahabat ni Suhaitib ibn Harmalah ni, kamu nampak tu, itulah hamba saya, kamu pergi ambil dia. Lepas tu yang orang ni okey, bagi duit kat Nuaiman 20 dirham, pergi dekat Suhaitib ibn Harmalah. Diorang pun tangkap lah. Lepas tu Suhaitib ni macam, jangan tangkap saya, saya ni bukan hamba, saya ni orang merdeka. Dia beronta-ronta. Lepas tu yang penjual hamba ni, saya dah tahu dah, ini kecacatan kamu, tuan kamu dah bagi tahu. Dibawalah Suhaitib ni ke tempat penjualan hamba. So sekarang Nuaiman ada 20 dirham, yang mana banyak tau 20 dirham tu. So Nuaiman dia pun belilah makanan, minuman, pakaian dan hadiah untuk Rasulullah. Kemudian sampai masa makan, Abu Bakar pun pelik lah, mana Suhaitib kan tak agak-agakkan makanan sebab sekarang dah waktu makan. Kemudian Nuaiman ni sama cakap kat Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku dah jual dah Suhaitib. Kemudian Abu Bakar pun, sahabat kena jual, sahabat tu merdeka. Lepas tu pergi kat tempat penjualan hamba, dia pun belilah balik. Beli balik. So diorang pun baliklah ke Madinah. Sampai ke Madinah, sahabat pun menceritakan peristiwa tersebut, yang mana Nuaiman ni pergi jual sahabat. Dan Rasulullah, diriwayatkan bahawa Rasulullah gelak sejadi-jadinya sehingga nampak gigi geraham Rasulullah di mata sahabat. Ibnu Majah meriwayatkan bahawa setahun berlalu Rasulullah akan menceritakan cerita kisah Nuaiman menjual sahabat ni kepada sesiapa tetamu yang datang bertandang kepada Rasulullah. So sebenarnya banyak kisah-kisah Nuaiman buat hal kepada Rasulullah. Bila kita berkongsi cerita seperti ini, kita akan melihat bahawa kehidupan Rasulullah itu adalah satu kehidupan yang sangat seronok. Sebenarnya bukanlah Rasulullah ni macam ustaz-ustaz yang kita nampak khusyuk selalu, bersedih, pegang tasbih selalu. Tapi Rasulullah ini hidup dengan sahabat-sahabat dan juga isteri serta umatnya, yang mana mereka ini hidup gembira. Ada masa gembira, kita gembira. Ada masa seronok, kita seronok. Ada masa bersedih, kita bersedih. Dengan kehadiran satu susuk tubuh yang joker ni, Nuaiman ni, dia menjadi salah satu penyeri dalam kehidupan Rasulullah. So kalau korang berminat dengan kisah Nuaiman, korang boleh drop komen kat bawah. Kalau korang nak part 2, sebab banyak lagi kisah yang aku nak kongsi. Kita jumpa dalam episod akan datang. So sebelum berpisah, biar muka Korea, janjian clear.